Wahai tuanku, pada hari ini lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampa takkan jumpa cerita pasal sebutan cerita Nabi telah dilahirkan pada tarikh sekian-sekian ni, pada hari ini. Hampa takkan jumpa adalah hikayat lain. Hikayat merung saja ada. Turut ditulis dalam James Low. Hikayat merung versi James Low. Berkongsi sedikit buku satu buku bertajuk The Story of Pra Abhaimani, ataupun pada saya dia lebih kepada hikayat versi Siam. Buku ni saya beli 3 tahun lepas. Saya pesan kat member yang ada di Bangkok. Jadi saya tanya kat dia, saya belum melawak dia, ya tak ada ke Ismail Ismail ni penulis buku Patani. Jadi saya minta dia carilah. Jadi dia kata ada satu buku menceritakan tentang seperti mana yang berlaku dalam rumah wangsa. Buku Pra Abhaimani ni dicetak yang ni first edition dia ni first edition oleh penerbit lain, tapi dia diterbitkan pada tahun 1952. Kemudiannya buku ini diletakkan di bawah naungan His Highness Princess Vimalachatra. Saya pun tak tahulah dia ni siapa kan. Cerita Pra Abhaimani ni hampa boleh Google, hampa boleh tengok dalam Wikipedia, hampa boleh tengok dalam YouTube. Dia memang ada satu filem mereka buat lah berkenaan dengan cerita ni lah. Cerita ni cerita klasik bagi masyarakat Thai. Tapi apa yang menarik ialah buku ni ditulis oleh seorang penulis bernama Suton Pu. Suton Pu ni dikenali juga sebagai seorang penyair yang terkenal lah pada zaman Rama 2 dan 3. Dia lahir pada 1786 dan meninggal pada tahun 1855. Suton Pu ni berasal daripada Ranong. Ranong ni tak jauh lah daripada Kedah. Dan Ranong ni dulu salah satu kawasan milik Kedah lah. Kemudian kita Kedah kalah dalam Perang Kedah Siam. Kawasan Ranong tu diambil alih lah oleh Siam sampai hari ni. Suton Pu ni dia seorang pengembara yang cuba menempatkan diri dia dalam istana Siam lah. Pada zaman Rama yang kedua ni dia banyak menghadapi tentangan lah daripada kaum kerabat lah, bukanlah penentangan macam mana. Dia tak begitu digemari lah oleh setengah kerabat di dalam istana Bangkok tu. Kemudian nasib dia berubah bila Rama 3 naik, dan kemudiannya dia mendapat peluang lah. Apa yang menarik tentang buku ni, dia cerita tentang satu watak bernama Pra Abhaimani ni yang berkahwin dengan Piswa Samudra. Piswa Samudra ni seekor gergasi betina yang duduk di perairan kawasan sebelah Phuket. Jadi Piswa Samudra ni apa yang misteri itu ialah nama samudra tu sendiri. Sebab samudra ni biasanya dia berkait dengan, saya cuba nak kaitkan dengan samudra, pasal samudra tu lah. Sebab dalam kitab ni ketika kita serangan Ligor kat atas Kedah pada tahun 1821, dia kata ada satu kitab yang dibawa daripada Siam, daripada Kedah ke Bangkok lah. Kemudian kitab ni disimpan di Bangkok sampai hari ni. Ni versi yang ada sampai sekarang lah. Versi yang susah nak dibuktikan, tetapi ia berlega dalam masyarakat Kedah lah. Okey, jadi Piswa Samudra ni ketika menulis buku ni ialah pada zaman Rama ketiga tu lah, ketika kitab ataupun manuskrip Merumah Wangsa tu dibawa. Dan saya menyekakan hipotesis saya bahawa Suton Pu ni telah membaca hikayat Merumah Wangsa tu, dia cuba olah cerita tu kepada bentuk cerita ni lah, yang bertajuk Pra Abhaimani. Sebab selain daripada watak Piswa Samudra ni, Pra Abhaimani ni adalah seorang anak raja yang mempunyai abang. Kemudiannya tidak disukai oleh ayah mereka lah. Mereka dihalau daripada istana disebabkan pilihan mereka untuk tidak mengikuti nasihat ayah mereka lah. Yang abang nak main muzik, yang adik Pra Abhaimani tu nak main muzik, yang adik dia tu tak ingat lah nak main apa. Tapi kedua-duanya telah dihalau lah oleh ayah mereka. Kemudian dalam pengembaraan mereka tu, kapal yang mereka naik tu pecah. Dan mereka terdampar di satu pulau lah. Kemudian bila mereka terdampar di pulau tu, Pra Abhaimani ni dia pandai main seruling. So bila dia main seruling dia tu, serunai dia tu, binatang-binatang ni macam, benda-benda yang dengar ni macam suka sangat dekat dia kan. Sampailah dia sempat berkahwin dengan ikan duyung ni lah. Ni ikan duyung ni.
Dan kemudiannya cerita ni jadi satu cerita legenda lah. Dekat Phuket tu ada satu patung mermaid ni. Patung apa ni orang ikan duyung ni yang famous dekat Phuket tu lah. Jadi cerita kemudiannya lepas perkahwinan tu dia dapat anak. Anak ni kemudiannya membesar apa semua. Dan nama dia ialah Sin Samudra lah. Mak dia tadi. Kemudiannya lepas tu dia ada satu lagi watak. Ketika selepas dia bergaduh dengan bini dia tu, lepas dia kahwin dengan ikan duyung tu, dia bercerai. Kemudian dia kahwin dengan Gegasi, dia pun cerai juga. Kemudiannya pisau samudra ni ke satu tempat lah, dan kemudiannya bertemu dengan King Roma Chakra daripada kerajaan apa mesti tengok dah. Kemudiannya raja ni dia mempunyai anak nama Sri Suwarna. So Suwarna Bumi ni kita tahulah tempat kita lah. Walaupun didakwa oleh Siam sebagai satu kawasan milik mereka, tapi Suwarna Bumi ni sangat dekat dengan sebenarnya tanah Melayu dan Sumatera. Sebab tu cerita dia ni menimbulkan keraguan pada saya, sebab dia ada watak samudra dan dia ada watak Suwarna Bumi. Walaupun watak ni sekadar nama, tapi macam mana seorang penulis tu boleh trigger untuk menulis nama-nama ni kalau dia tak ada satu pembacaan, dia tak ada satu ilham lah. Kita nak dapat ilham ni kita kena banyak membaca kan, baru kita dapat itu ilham. Okey, Pra Abaimani ni bergaduh dan sempat berperang lah. Kemudiannya nak pendek cerita, dia ada satu cerita kalau hampa pergi dekat Bangkok, ada satu patung gergasi yang tak pakai baju. Saya pergi kat Bangkok hari tu, saya ada nampak patung tu lah. Dan saya tak sangka lah bahawa itulah gergasi tu. Ni lah gergasi tu. Ni anak dia. Ni lah Pra Abaimani. Ni ada apa satu letak lagi, saya pun tak ingat dah. Buku ni lama dah, saya pun dah tinggal dah research ni. So saya sengaja saja nak kongsi untuk hampa lah. Dengan harapan mungkin hampa akan dapat satu point of view untuk melihat sejauh mana cerita kebenaran dalam Hikayat Maruma Wangsa ni lah. Buku ni setebal 157 muka surat. Lepas tu dia kata masa mereka berperang ni, yang Sut Sakon, Si Samudra apa ni, mereka duk lawan tu. Dia lawan dengan apa tadi tu, dia nak kahwin dengan manusia tu kan. Jadi mereka ni telah berpakat dengan Langka, satu kerajaan bernama Langka, dan berjaya mengalahkan askar tu lah, tentera-tentera yang dipimpin oleh bini dia tadi lah. Okay, so cerita ni campur hampa kena baca. Saya pun selera kat cerita ni sebab saya dah tinggal agak lama juga berkenaan dengan Maruma Wangsa ni. Sebab saya duk fokus benda lain pula. Tapi buku ni hampa boleh tengok filem lah, dalam YouTube ada yang boleh tengok, dan hampa boleh tengok bagaimana cerita Maruma Wangsa versi Siam ni boleh wujud. Itu satu perkara yang kita kena tengok balik lah. Sebab kalau kita dakwa benda tu Hikayat Maruma Wangsa adalah penulisan daripada negeri Kedah, kita kena cuba buktikan lah. Dan tapi kalau ikut daripada kata-kata James Low, dia kata ketika Masden jumpa dengan dia pada tahun sekitar 1842 tu, sebelum dia nak belah. Okay, Masden kata apa bukti mengatakan bahawa Hikayat Maruma Wangsa ni adalah milik Sultan Kedah. Jadi dia kata salah satu punca serangan Ligor kat Kedah ni sebab dia dengar satu cerita. Dia kata di Kedah ni ada satu manuskrip yang mendakwa bahawa Kedah ni adalah bersaudara dengan Siam lah, dan sepatutnya Siam tak boleh serang Kedah. Dan perkara itulah cerita rakyat cerita rakyat yang nak kata cerita rakyat pun susah juga, sebab James Low ada tulis benda tu kan. Jadi cerita masyarakat tu berlegar dalam persekitaran pada masa tu bahawa Siam dengan Kedah ni adalah adik-beradik. Jadi disebabkan tu Ligor ni dia serang. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Ligor pada tahun 1830 1800 bukan lagi dipimpin oleh orang Melayu. Walaupun mungkinlah kita tak tahu agama mereka macam mana, tapi Ligor yang 1800 ke atas tu digantikan oleh seorang Cina lah. Cina yang mulanya jadi saudagar. Kemudian ni disebabkan dia masa zaman Taksin tu Burma berperang dengan Siam, dan Siam kalah 1767. Kemudian 1787 Burma membuat serangan ke atas kawasan-kawasan selatan. Jadi Cina ni naik dan berjaya mengalahkan tentera Burma tu lah. Jadi disebabkan jasa dia tu, maka Raja Taksin telah mengangkat dia sebagai gubernur di Ligor lah, ataupun menjadi Raja Ligor lah.
Kemudiannya pada zaman Cakri, sini tak lama, kemudian Cakri ni Ramau Satu ataupun Tondoang melihat keupayaan Raja Ligu ni memerintah walaupun di China, akhirnya dia diberilah jawatan itu kekal sampai 1909. Begitu juga dengan di Songkla, di mana China juga ambil alih gubernur dia. Kemudian ketika Perang Kedah Siam tu, elok saja perjanjian Berni, dan sampai kematian dia 1839, semua raja-raja di Segenting Kera tu dikuasai oleh ataupun dimiliki oleh orang Cina lah. Jadi Selatan Thai hari ni kepala dia semua Cina. Itu nanti saya akan cerita satu chapter yang lain. Macam mana boleh wujudnya hubungan Siam dengan Cina ni lah. Okey, berbalik kepada cerita Meru Mawangsa ni, Siam Lancang tu pun satu perkara yang susah nak dibuktikan walaupun banyak pendapat. Contoh saya ada baca blog dekat blog Abang Merah Silu. Dia pun ada tafsir, dia kata bahawa Siam Lancang ni duduk di belah Luang Prabang. Tapi macam susah lah sebab dia jauh. Susah nak dilihat lah sejauh mana ada kaitan tu lah. Okey, tapi semalam saya ni nak cari benda lain, tapi itulah terbuka buku DGA Hall tu. Dia menyebut tentang satu kerajaan bernama Meraung. Meraung ni dia wujud daripada tahun 1404 sampai 1785. 1786 dia dikalahkan oleh dinasti Kombong lah. Saya lebih prefer ataupun saya lebih suka kepada hubungan Kedah dengan Burma, dan saya rasa ada satu perkaitan di antara Kedah dengan Burma ni secara dekat, sebab saya pernah terbaca satu kajian bahasa dialektik dan satu dialektik dalam kajian dialektik tu dinyatakan juga kajian dari segi DNA secara tak langsung. Saya baca lama dah, saya pun tak ingat. Saya tak ingat dia punya tajuk tu lah. Tapi seingat saya, dia kata perkataan bendang tu berasal daripada perkataan Burma, Mon Khmer. Bendang. Lepas tu dia kata daripada segi genetik, orang Kedah ni dia ada sedikit genetik daripada Burma tu lah. Tu benda-benda macam tu yang menyebabkan saya rasa macam something wrong somewhere kan. Macam ada sesuatu yang kita terputus dekat situ kan. Berkenaan dengan Tenasserim ataupun disebut Tenang Sari dalam Hikayat Meru Mawangsa. Dalam banyak manuskrip Siam disebut sebagai Tenasserim lah. Tenasserim ni satu nama yang lama tau, bukan nama yang baru. Bukan kata orang putih yang bagi tau, tapi nama yang lama dah memang ada. Kemudian direkodkan dalam Tamnan Muang Nakon, iaitu antara salah satu kerajaan yang menghantar bunga emas kepada Ligor sejak 1347. Dan di sebelah Tenasserim tu ada satu kerajaan bernama Taboy. Ini satu paper yang saya pun tengah buat juga. Saya duk kumpul bahan sambil jumpa tu saya masuk sikit dalam penulisan saya lah. Tak tahulah bila nak siap tu. Sebab saya ada 3 paper saya tengah duk buat. Saya kumpul sikit, saya masuk. Jumpa ni, saya masuk. Macam tu lah. Tak fokus betul lah. Okey, jadi dalam Hikayat Meru Mawangsa juga selalu disebut, ada 3 kali disebut tentang nama Burma. Benda ni lah yang dia ada 2 kerajaan lah, maksudnya Siam dengan Burma lah. Tapi dengan Burma ni lebih kepada hubungan dagang lah. Cuma bila cerita yang kawan ni dia, Pra Abaimani ni dia terdampar tak bagi tahu kat mana, tapi menyatakan bahawa seolah perkara ni berlaku di Phuket. Kalau kita tengok dalam ada 2-3 kajian menyebut bahawa tempat yang dia terdampar tu adalah di Jong Salang, Phuket lah tu. Jadi cerita macam mana berlakunya Meru Mawangsa ni terdampar ni, cerita dia berkisarkan di kawasan Phuket. Tapi kalau kita baca, lepas dia terdampar tu, Meru Mawangsa ni dia terus mai ke Kedah. Jadi apa, kita tak ada satu cerita apa yang berlaku dalam tempoh masa dia terdampar kat situ. Jadi buku ni lah seolah-olah cuba memberi fokus kepada apakah yang berlaku kepada Raja Merung tu ketika berada di kawasan Phuket tu. Apa yang berlaku pada dia. Kemudiannya barulah kita sambung. Kita sambung cerita di Kedah pula lah. Kemudian pada satu sudut lain pula, dia menyebut tentang bila Raja Merung ni nak balik, nak belah, dia kata dia tinggal pada anak dia. Dia kata hang buka satu, kita namakan kerajaan ni sebagai Kedah Zamin Turan. Okey, jadi Kedah Zamin Turan ni adalah permulaan kepada pecahan dalam Langkah Sukar tu sendiri. Sebab Kedah Zamin Turan ni, saya tak tahu apa yang berlaku sebelum tu tapi selepas wujudnya Kedah Zamin Turan, disebutkan bahawa raja yang tu, saya tak ingat nama dia ada 4 orang anak. Anak dia yang bongsu tu duduk di Kedah. Nombor 3 duduk di Perak. Nombor 2 duduk di Patani. Nombor 1 duduk di Siam. Okay, ni so benda macam ni yang
menimbulkan persoalan lah persoalan. Okey, kalau dia cerita pasal Langkah Suka, macam mana Kedah Tua ni ataupun Kedah Zamin Turan ni mendakwa bahawa Patani adalah berada di bawah dia. Jadi benda ni kita kena tengok balik tau. Kan sekadar saya tahu kajian berkenaan dengan zaman purba kala ni susah, tapi dia kena ada satu plot twist yang kita kena tengok balik kan. Sebenarnya apa yang berlaku kan berdasarkan manuskrip yang ada. Cuba cari balik walaupun di Kelantan Terengganu, di Kelantan Patani dia ada satu penceritaan sendiri, tapi saya kurang sikit lah dengan mereka pasal mereka tak ada manuskrip tua. Bukan saya nak tolak apa yang pandangan mereka tak, tapi mereka tak ada manuskrip seusia dengan Merung Mangsa. Tu yang saya jadi macam susah sikit lah nak terima kan. Kemudiannya bila kita tengok lagi dalam Hikayat Merung versi Siam ni tak banyak sangat cerita, dia cuma lebih fokus kepada apa yang berlaku dalam cerita di Phuket tu lah. Akhirnya mereka ni selepas berjaya menakluk kawasan Phuket tu dengan pertolongan daripada Langkah, Pra Abang Mani and his brother, his son, his commander and his men returned in triumph to the city where they were enthusiastically received by joyful populace. Habis yang tu saja. Jadi lepas habis mereka menang perang tu, habislah. Sebenarnya Merung Mangsa ni kitab tu, manuskrip tu masih lagi ada, kitab induk tu. Benda ni yang orang tak kaji dan tak pecah. Dia banyak tau. Saya tak selalunya orang terlalu bergantung kepada rekod-rekod British. Dan kita tak ada satu sudut pandang kita sendiri yang menyebabkan kita tak nampak. Kita duk tengok daripada kacamata orang putih. Kalau kata Sultan tu jahat-jahat lah. Sebab kita baca apa yang orang putih tulis. Dan kita percaya bahawa ini adalah rekod sejarah. Dan kita tidak mencuba untuk melihat daripada satu pandangan yang lain ataupun daripada satu kacamata sudut-sudut yang lain yang menyebabkan sejarah kita ni tak berkembang jauh. Itu yang menjadi punca yang kenapa sejarah kita ni jadi slow. Dan saya kalau ada kajian-kajian ataupun cerita-cerita lisan katanya ada sejarah ni sejarah tu, saya tak menolak, tapi saya kurang. Sebab tak tahulah, mungkin dah jadi habit, mungkin dah masuk dalam bidang sejarah ni, kita dah jadi habit, kita tak berapa minat dengan cerita lisan ni. Mungkin benda tu dah jadi kat saya. Okey, tapi macam mana pun ada cerita-cerita lisan yang saya cuba buktikan. Contoh dia macam kalau hangpa tahu cerita pasal Nai Nai ni Long Kassim apa semua tu. Bagi saya apa yang dapat cerita tu 70% apa yang dapat cerita tu adalah betul. 30% tu depa tukar tambah lah. Tapi perjalanan cerita tu ada kebenaran. Tapi kita kena buktikan. Masalah dia, kita ni cerita tapi kita tak ada usaha untuk bukti. Okey, balik pada cerita Merung Mangsa. Kitab induk tu memang wujud dan ada, dan saya memang syok ada dalam simpanan istana. Dan mustahil cerita yang begitu panjang kalau kita baca pada cerita Kedah Tua, pada pembukaan Zamin Turan tu sendiri, kalau kita assume lah, kita andaikan bahawa selepasnya mereka keluar daripada Langkah Suka ataupun mungkin kejatuhan Langkah Suka sekitar 8 Masihi, tiba-tiba kita tak ada cerita dia. Okey, dia 8 Masihi, 9 Masihi ni contoh okey, ni contoh 8 Masihi Langkah Suka habis, kemudian 9 Masihi Zamin Turan, Kedah Zamin Turan ambil alih. Jadi 900 tahun 900 Masihi sampailah nak jumpa ke cerita 1400, dia ada 600 tahun. Sangat mustahil cerita tu pendek. Tapi dia macam ni tau. Dia cerita tu dah putus-putus. Kemudian penulis ni dia berjaya menyambungkan cerita tu dan menyebabkan kita jadi pening. Sebab kalau kajian sejarah, kita ada kronologi. Kalau hampa baca dalam beberapa hikayat, contohnya macam hikayat-hikayat moden hikayat Hang Tuah, hikayat Seri Kelantan, hikayat Pasai, dia ada kronologi. Kita boleh tengok susunan raja tu satu. Hikayat Seri Kelantan pun ada cerita raja dia satu, apa yang berlaku pada zaman tu. Walaupun versi hikayat macam tu juga, hikayat 1800 lebih. Tapi hikayat yang dulu, tradisi dulu, satu-satunya orang kata kitab yang survive, kitab hikayat Merung Mangsa yang boleh dianggap naskah yang tua, cerita dia tu terputih. Sedangkan hikayat Melaka ataupun hikayat Salatul Salatin, dia ada satu penceritaan yang kita boleh tengok, okey, lepas jadi ini kronologi okey, satu tu jadi.
Tapi dalam Hikayat Merum terputih. Benda ni yang jadi susah. Dan yelah, benda dah putih, kita nak kaji susah lah. Contohnya macam disebutkan dalam bab hikayat, dalam bab Raja Bersiung. Ada 2 bab dalam Hikayat Merum Mawasa. Daripada 6 bab tu, 7 bab semua dalam Hikayat Merum Mawasa, 2 bab saja menceritakan tentang Raja Merum Mawasa. Jadi kenapa Raja Merum Mawasa ni satu watak yang penting dalam tradisi cerita lisan orang Kedah. Ada yang kata menurut pendapat Prof. Siti Awal Saleh arwah lah, dia katakan bahawa watak ni nak menunjukkan bahawa dulu Kedah ni ada seorang raja yang kejam, yang tak adil, apa semualah. Kemudiannya disebut kalau hampa perasan, pada satu hari Gajah Gemala Johari yang duduk di Patani datang berjumpa dengan Raja Bersiung secara tiba-tiba. Jadi dia kata, wahai gajah, dia kata, apakah tujuan kamu datang kemari? Jadi Gajah Gemala Johari pun membalas kata Raja Bersiung seraya berkata, wahai tuanku, pada hari ini lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita tu macam hampa takkan jumpa cerita pasal sebutan cerita Nabi telah dilahirkan pada tarikh sekian-sekian ni, pada hari ini. Hampa takkan jumpa dalam hikayat lain. Hikayat Merum saja ada. Dan benda ni turut ditulis dalam James Low. Hikayat Merum versi James Low. Lepas tu lepas tu dia ada perbandingan pula apa beza Merum versi Siti Awal Saleh versi Melayu, apa beza pula versi James Low. Ni banyak gila kajian yang perlu dibuat. Saya pun cuba buat lebih kurang 100 muka surat lebih saja. Saya tak lepi dah. Kemudiannya dia juga menceritakan pada zaman Raja Bersiung juga menyebut tentang kewafatan Nabi. Kita boleh nampak lah ada penceritaan dekat situ bila kita cuba kaitkan dengan keadaan-keadaan situasi sejarah. Dan apa yang menarik lagi satu ialah bila disebut tentang kerajaan Langkah Suka. Ni dia cerita dalam cerita tau, bila apa baca Hikayat Merum. Okey, dalam catatan Cina, kronik, selalu Indonesia dah pakai kronik. Dia kata dalam kronik Cina, dia kata ada beberapa kali misi daripada Langkah Suka menghantar misi lah, menghantar duta mereka lah, kerajaan Lang Yashu Shah lah, apa semua lah kan. Utusan ni dihantar daripada tahun 524 sampai 584 Masihi. Salah ingat saya lah. Jadi adakah bapa kepada Raja Merum ni tadi ni, atau Raja Bersiung ni tadi ni adalah orang yang menghantar utusan Langkah Suka? Sebab benda-benda macam ni lah. Sebab kita satu lagi kita tak tahu tang mana Langkah Suka. Walaupun didakwa berakhir di Kelantan, bermula di Kedah. Tetapi kita tak ada satu tempat yang betul-betul kat mana pusat wilayah dia. Kalau kata Codrich Wales, dia kata ada di Ligu pun ada kota dia, di Patani Sai pun ada kota dia. Tapi di Kedah ni macam tak ada apa. Apa tak jumpa pun cerita Langkah Suka ataupun kajian-kajian mengenai Langkah Suka di Kedah. Mana ada? Benda macam ni lah kita kena pakat-pakat tengok lah. Ni semua saya seorang jenuh lah kan. Untuk penutup kita berkenaan dengan apa pun versi Merum Mawasa ni, ia membuktikan bahawa tradisi lisan ataupun tradisi penceritaan dalam masyarakat Lang Kedah ni adalah sesuatu yang sepatutnya kita kena tengok balik lah. Sebabnya bila ada satu hikayat bermakna kadar literasi ataupun kadar celik, kadar pemikiran, tahap pemikiran masyarakat pada masa itu besar lah. Dan biasanya kerajaan-kerajaan yang besar akan ada hikayat dia yang sendiri. Tapi Kedah kita ada Hikayat Merum Mawasa. Dan banyak lagi lah cerita yang kita kena tengok balik dalam Hikayat Merum Mawasa ni. Dan saya yakin bahawa Hikayat Merum Mawasa ni masih lagi tersimpan dalam istana Kedah. Dan saya rasa tuanku pun tahu bahawa naskah ni masih tersimpan. Dan mungkin tak nak dibawa keluar, mungkin sebab tak mau cerita panjang, ataupun tak ada orang yang betul-betul interest nak kaji, nak tengok sendiri kitab tu. Sebab kajian yang dibuat kali terakhir berkenaan Merum Mawasa adalah pada tahun 1995. Itu last antara tokoh besar yang pernah mengkaji manuskrip Kedah ni selain daripada, selalu orang sebut Profesor Osman, tapi selalunya orang Kedah terlupa satu nama lagi ataupun figure yang besar di Kedah ialah Prof. Siti Awal Saleh, adik kepada Yazid Saleh, iaitu mantan pengurusi Satu Sejarah Negeri Kedah lah. Ni satu nama yang besar.
Dan Prof. Siti Saleh ni adalah orang yang pernah mendapat peluang untuk masuk tengok apakah koleksi-koleksi kerajaan orang Kedah lah. Saya pun teringin nak masuk tengok kan, nak tengok manuskrip dulu masa almarhum Sultan Abdul Halim bila dia mangkat. Saya duduk dengar cerita kawan-kawan dia kata pejabat Istana Tuanku dulu ada manuskrip apa semua, ada surat-surat lama lah. Lepas tu anak dia Tunku Intan Sapinah bawa pergi mana tak tahu kan. Jadi saya rasa macam ya Allah, ruginya ni, rugi oi. 7 hampa bayang Tuanku dulu umur 80 lebih, 80 60 tahun punya sejarah. Dia start daripada Raja Muda sampailah dia mangkat. Tak ada siapa pun buat kajian pasal apakah pentadbiran yang dibuat oleh almarhum Sultan Abdul Halim dulu lah. Sebenarnya ni sangat rugi lah. Kita tak tahulah apa orang Kedah berfikir apa. Saya tak tahu, saya duduk jauh. Saya duduk di Pahang dan saya tengok kawan-kawan yang berada di luar Pahang ni, di luar Kedah ni. Kami dia duduk tengok dalam negeri kami sendiri. Bukan kami tak teringin nak bantu, tapi tak ada peluang nak akses sebab satulah jauh. Lepas tu bila jauh kita nak kaji tu, tempat yang kita nak kaji tu jauh, kita tak boleh nak pergi. Jadi saya rasa macam come on lah kan. Orang dalam negeri Kedah tolonglah. Pakat-pakat kita pakat-pakat buat lah. Bukan untuk siapa-siapa tapi untuk keseluruhan masyarakat orang Kedah. Itu yang patut kita tengok dan lihat lah. Okay, berkenaan dengan Meru Mangsa ni tadi, banyak benda yang perlu kita usahakan balik, kita kena tengok balik. Walaupun ada cerita Merapu yang ditulis oleh Kak Rayu dulu kan, tapi di balik cerita-cerita tu banyak lagi kajian patut kita buat lah daripada segi sejarah. Dan cuba dibuktikan daripada segi kajian ekologi lah. Itulah, nak tak nak kena pujuk Tuanku, minta akses kat dia. Tuanku patut nak tengok. Mungkin ada dekat Meru Mangsa ni besi penuh. Bila dapat yang tu, boleh cerita semua sampai Z apakah yang berlaku dekat negeri Kedah mengikut besi Meru Mangsa. Sebab Meru Mangsa ni kali terakhir ditulis oleh pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Apa tengok dekat nama tu, penyusunan nama ni pun orang tak pecah. Saya duk parti, saya dah baca lebih kurang 40 kajian berkenaan dengan Meru Mangsa daripada segi sudut sejarah. Meru Mangsa ni orang kaji dari sudut sastra, jarang orang kaji dari sudut sejarah. Jadi yang sejarah ni cuma ada 3-4 orang saja yang cuba dikut lah, cuba coding, cuba pecahkan balik benda tu. Tapi bila kita tengok balik, bila saya tengok balik, macam Atrah Silsilah ditulis pada zaman Sultan Abdul Hamid. Kemudiannya Meru Mangsa ni ditulis pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Dan Sultan Ahmad Tajuddin ni telah menyalin 2 kali. 2 kali, dan kedua-dua salinan tu diberikan kepada James Loom. Jadi kitab induk tu ada kat dia. Benda ni yang saya jumpa dan saya berani dakwa lah bahawa kitab tu memang ada pada Tuanku lah. Kalau kita dapat tengok apakah yang berlaku, insyaAllah sejarah negeri Kedah ni akan boleh tersusun balik lah. Dan lagi satu kemungkinan ada nama-nama yang, sebab sepanjang saya duk kaji sejarah Kedah ni, ada nama-nama sultan ataupun raja yang tak ada dalam rekod, tapi dia ada di tempat-tempat lain lah. Bukan tak, maksud saya tak ada dalam rekod rasmi kita tak ada. Rekod kerajaan orang Kedah lah, itu buka website semua tak ada. Tapi dalam rekod-rekod lain ada. Disebut nama Sultan Husin, Sultan Jalil. Dia ada sebut nama-nama ni. Tapi siapakah mereka? Benda ni yang kalau pecah ni, aku tak tahulah nak jadi apa kan. Mungkinlah nak belaga apa semualah. Tapi saya berpegang macam ni lah. Tuanku dah jadi sultan, semua orang dah setuju, kita terima apa yang ada. Tu takdir dia, Allah Ta'ala yang izin dia untuk jadi sultan. Tak ada kuasa siapa, tak ada kuasa apa pun yang boleh mengangkat martabat seorang manusia kecuali Allah Ta'ala. Kalau hang tuntut lagu mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak izin juga. Benda macam tu lah. Tak tahulah, mungkinlah satu hari nanti bila saya dah ada PhD semua, mungkinlah saya akan cuba pergi sendiri lah kot. So, jadi kepada kawan-kawan semua, ini sekadar sedikit sebanyak perkongsian saya. Saya dah tulis benda ni. Lepas tu, lagi satu, yang ni last sebelum saya nak tutup. Okey, gelaran merung. Alang-alang dah cerita. Okey, gelaran merung. Merung ni ada banyak pandangan tentang merung. Ada sebut marum, ada sebut marung, ada sebut merung. Tapi dalam lidah kita sebut merung lah. Okey, jadi merung ni ataupun marung dalam bahasa saya adalah ulang. Okey, hampa ingat tak saya pernah share hampa satu post berkenaan dengan satu duit shilling Kedah yang ulang yang ditemui oleh John Crawford sekitar tahun 1820. Itu bukan duit shilling tau. Saya ingat duit shilling, tapi bila saya tanya Aiman di Sarawak tu, dia kolektor shilling daripada Perlis,
Dia kata dia ada benda tu, kawan dia ada benda tu, dan dia kata yang tu bukan duit Chili mah, pasal dia besar. Dia kata besar lah, dia kata. Jadi saya rasa benda tu kalau bukan duit Chili, dia adalah cop. Kalau cop, kenapa cop Kedah ulang? Jadi apakah merung? Merung tadi saya dah sebut kan, merung adalah ulang. Okey. Lembah bujangga, dia ada dua makna. Satu bujangga ulang, satu lagi ilmu. Saya pernah cerita kat benda ni. Jadi kalau kita tengok lembah, kalau kita translate direct, dia jadi lembah ulang lah. Jadi ada satu kawan saya dekat universiti ni, saya tak mau sebut nama dia lah, tapi dia orang tersohor di utara. Dia kata, okay abang, dia tanya saya, dia tahu saya kaji manuskrip, dia ni kaji artifact lah. So dia kata, abang, dia kata, dekat Kedah ni ada tak tempat nama ulang? Dia kata. Saya kata, setahu abang, dia kata, kalau di Kedah dulu ni, dekat Perlis satu lah, apa nama tempat tu, Batu Pahat. Batu Pahat dengan lembah Bujang lah. Tapi cerita pasal ulang ni, kalau cerita lembah ulang ni tak ada, kecuali dalam Rumah Mangsa. Dan bujangga bila saya tengok Sanskrit, abang tengok Sanskrit, dia kata bujangga tu ulang, lembah ulang. So lembah cendekiawan pun boleh jadi, lembah ulang pun boleh jadi. Disebabkan dia lembah cendekiawan tu, sebab tu di Merebuk tu, di lembah Bujang tu sendiri ada kompleks tu tadi tu lah. Kompleks yang kita duk tengok apa candi-candi apa tu kan. Jadi di situlah tempat semua orang cerdik pandai ni berkumpul. Dan di situ pun ada kerajaan silam lah, kerajaan Kedah yang lama. Tiba-tiba saya pun duk terfikir kan, apa maksud merung ni? Saya pun cari-cari ulang. Saya pun cuba tengok daripada sudut pandang agama. Sebab biasanya kalau orang tengok ni daripada sudut pandang sosiologi, sudut pandang sejarah tu sendiri kan, menggunakan teori-teori sejarah apa semua lah. Tapi saya nak tengok daripada sudut agama. Saya pun try 3 tahun lebih juga saya duk cari jawapan. Jadi cari. Saya terjumpa marung ni, rupanya kalau hampa biasa tengok cerita Ken Nuri berlaku sebagai Gautama Buddha. Kalau hampa tengok, hampa pergilah ke Bangkok ke Kemboja ke Myanmar ke, dia ulat yang belakang Buddha tu. Yang tu dalam bahasa ASEAN dipanggil marung. Ulat tu lah. Tu ulat suci. Takkanlah. Apa maksud dia? Ni nak penutup. Okey. Apa maksud marung ulat tu tadi ni? Maknanya marung tu bukan nama. Marung Mahawangsa, kalau kita terjemah dah langsung, maksudnya bangsa ulat yang besar. Tapi pelik lah. Takkan orang Kedah kepala ulat kan? Pelik lah kan? Okey. Jadi maksud dia adalah gelaran. Macam Sultan. Sultan tu khalifah yang mewakili, yang apa ni, menjaga agama Islam. Sultan Muhammad Pertama, Sultan Ahmad Tajuddin. Nama dia bukan nama Sultan Ahmad Tajuddin bukan Ahmad Tajuddin, nama dia Tengku Pangeran, nama betul dia. Nama gelaran dia Sultan Ahmad Tajuddin. Macam tu juga dengan Merung Mahawangsa. Jadi Merung Mahawangsa ialah raja besar, raja daripada bangsa besar yang melindungi Buddha. Itu maksud dia. Jadi Marung tu adalah pelindung agama Buddha. Lebih kurang macam tu lah. Dan disebabkan tu, dalam sejarah Kedah, kita pernah dengar ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Hindu-Buddha. Dan kita boleh tengok daripada 7 nama raja tadi, memang ada. Contohnya 2 yang pertama, agama Buddha. Sebab daripada segi nama, memang dia akan nama Buddha. Merung Mahawangsa dengan Merung Mahapudisat. Yang kedua nama Raja Sri apa saya tak ingatlah 2 orang tu. Yang 2 orang tu memang Hindu. Sasah nama Hindu. Yang seorang tu Indra. Memang Hindu betul. Piau punya Hindu. Yang seterusnya, bila masuk pengaruh siap, yang tu dah zaman Hindu-Buddha. Dia, sebab tu saya kata, banyak aspek yang kita kena tengok lah untuk kita kaji hikayat Merung Mahawangsa ni. Bukan sekadar semata-mata daripada sudut sastra, sudut sejarah, tapi kena tengok dari sudut agama juga. Bila kita dah dapat gelaran Merung Mahawangsa tu, baru kita nampak, dulu Kedah lagu ni. So secara tak langsung, hikayat tu sendiri membuktikan kepada kita bahawa yang tulis hikayat Merung ni bukan bodoh punya orang. Mudahnya kawan saya ni, dia kata saya ada terbaca bang dekat satu batu, dia kata. Maka datanglah raja itu membawa panji-panji ulat. Dan bila saya bagi penulisan saya kat dia, dia kata, ni hang tolong baca tak? Hang tengok apa adaptif, hang baca. Dia pun baca semua. Dia kata, okey bang, abang punya lulus. Allah Rabbi. Dia tu bukan orang lekeh-lekeh lah, bukan joker macam saya kan. Dia ni kira expert lah dekat dunia ni. Jadi bila dia kata betul, saya pun kata, dia dah. Cuma saya terberhenti lah. Habis lah. Dah kajian saya pun dah selesai. Saya dah berjaya di kod.
saya pun tak mau nak sambung. Pasal saya pun berhenti lah. Dan saya pun fokus benda lain. Itu saya buat pasal keluar Kedah. Lepas tu sekarang ni saya tengah buat paper lain pula lah. Okey, jadi budak kawan, sedikit sebanyak lah penemuan-penemuan yang saya jumpa lah. Berdasarkan manuskrip dekat Rumah Mangsa. Dan pekat-pekat lah doa untuk saya, insyaAllah. Kut-kut lah saya dapat jumpa tuanku. Saya nak tanya, nak tanya soalan tu je lah. Tuanku boleh tak kalau Patik masuk dalam bilik kebal nak tengok hikayat Meruh Mawasa yang original lah. Kat tu saja. Pasal Siti Awal Saleh dia biasa bawa keluar Tajuk Salatin daripada papan batu daripada istana. Jadi tak mustahil hikayat ataupun manuskrip Kedah ni duk ada lagi. Sebab tak tahulah, saya dengar cerita orang Kedah lah, orang tempatan. Dia kata dalam bilik tuanku tu ada satu tempat, dia kata dalam istana tu ada satu tempat. Dia kata situ memang simpan keturunan punya. Macam-macam yang dia tuanku betul-betul percaya saja boleh masuk. Saya tak minta banyak, saya nak minta macam Merung tu saja. Lain-lain tu tak apalah, kemudian-kemudian. So, penutup boleh tengok cerita ni, The Story of Pra Abaimani. Hampa boleh tengok dalam YouTube. Ada filem dia. Dan boleh baca secara tak langsung dalam website, Wikipedia ke apa. Berkenaan dengan cerita Meruh Mawasa versi Siam. Walaupun tak habis, tapi dia ada satu signifikan kepada sejarah negeri Kedah itu sendiri.